Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Aja sak lu. Yang pertama tu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita lagi dapat bersama-sama dengan saya Saksem Baharim dalam bicara online spesial Ramadan 1443 dan hari ini adalah hari yang keempat. Alhamdulillah, saya doakan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan sihat walafiat di samping menjalani ibadah puasa, ibadah Quran ataupun apa sajalah tarawih dan sebagainya, kerana ialah untuk sama-sama mendapatkan sebaik-baik tempat ataupun sebanyak-banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita pada malam ini petang ini bersama dengan Al-Fadhil Datuk Ustaz Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman daripada kerana mungkin Datuk berada di Kelantan, tak silap saya tak sempat nak tanya Datuk kat mana. Kalau kerai ha. Kola kerai. Kok Datuk berada di Mekah, masalah orang ahli Madani ni kan. Dia asyik Madinah aja. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Datuk okey Datuk, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seperti mana biasa kita akan diiringi oleh Puan Fariza, ni saudara Encik Fariza daripada Persatuan Orang Pekak Kuantan yang kita special nampak bermula Ramadan ini. Apapun terima kasih kepada penyarah kita Tuan Haji Muhammad Asyad dan juga rakan-rakan para penyumbang yang giat berusaha untuk menambah baikkan lagi bicara online kita khususnya di bulan Ramadan ini supaya semua kalau orang buta dia boleh dengar ya, tapi kalau orang yang pekak dia bisu dan dia tak boleh bercakap dan dia tak boleh berdengar. Jadi alhamdulillah dengan cuma dia boleh melihat. Fariza bertugas sebagai sebagai pemudah cara kepada mereka golongan yang tidak dapat mendengar ataupun pekak. Alhamdulillah terdapat kebaikan daripada semua masyarakat OKU khususnya di tanah air kita dan mungkin juga di negara jiran seperti Singapura, Brunei, Indonesia dan yang berdekatan dengan kita semua insya-Allah. Jadi dengan segala hormatnya saya pun ahlan wa sahlan kepada Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman kerana masih lagi sudi bersama kita dalam bicara online. Jadi Datuk mungkin sebagai bukan permulaan lah, Datuk mulalah sehingga ke akhirnya. Kan, jangan masa yang ada ni 45 minit pun okey dah Datuk. Kan, nanti insya-Allah kita nak mana tahu nak beli, nak pergi mana-mana ke, nak kemah tempat lain ke, nak pergi ceramah tempat lain ke. Jadi kita persilakan Sahabat Fadilah, Fadil Datuk Ustaz Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Aslin, berbahagia Tuan Haji Arsyad selaku penyelaras dan juga penterjemah tangan kita dan semua muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah berada di 4 Ramadan. 4 Ramadan 1443 bersama dengan 6 April 2022. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita berada dalam suasana Ramadan hampir kembali pulih seperti biasa. Maknanya kita boleh berterawih, boleh berpuasa tu, zaman PKP pun boleh berpuasa. Cuma suasana perbincangan kita, suasana ibadat kita tu agak meriah. Tahun ni masjid kembali semula, boleh berterawih bersama-sama, boleh bertadabbur, boleh tadarus Quran. Kita kata hadhihi ni'matun. Ini satu nikmat.
Jadi para jemaah sekalian, pada petang yang berbahagia ini, di saat kita menunggu waktu berbuka puasa yang ada 1 jam lebih saja lagi ini, insya-Allah. Tapi dia sangat berharga. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut di antara doa mustajab. Doa yang mustajab itu iaitulah doa orang yang berpuasa. Dan ketika dia nak buka puasa itu di antara tempat yang mustajab, maka ambillah peluang yang besar ini para jemaah sekalian untuk kita berdoa, doa kepada orang-orang yang kita sayangi. Ramai orang kita sayang. Sama ada yang kita sayang itu hidup atau yang kita sayang itu sudah tidak ada. Dua-dua kena sayang. Jangan waktu sayang dihidup orang tersayang. Kan? Selalu kita kadang-kadang bimbang juga bila sebut nama isteri, inilah isteri tersayang. Waktu dia sayang, ya Ustaz Aslin. Dah waktu dia marah, dia sumpah maki kuat juga tu. Bulan puasa apa pecah pinggang juga ni. Kita kata tak apalah, kita sebutlah apa yang kita sebut, menyatakan bahawa suami itu sayang kepada isteri. Ya. Jadi bila kita sebut bulan Ramadan, suatu musim yang Allah anugerahkan kepada kita, sebagaimana disebut dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturun padanya Al-Quran. Mana permulaan turun Quran di situ. Yang menjadi petunjuk kepada manusia dan menjadi pimpinan kepada petunjuk itu, maka kita mengatakan Ramadan ini satu peluang yang cukup besar. Allah kaitkan Ramadan dengan Al-Quran, Ramadan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beritahu, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kamu Ramadan bulan yang diberkati. Jadi bagaimana kita nak ambil berkat Ramadan? Apa peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk melakukan perubahan? Kita nak ubah apa diri kita? Kita nak ubah apa yang kita mampu kita ubah? Sebab waktu ini waktu yang sangat baik. Waktu yang sangat mulia untuk kita lakukan perubahan. Sudah berlalunya 4 hari Ramadan, apa yang dapat kita ubah? Ada orang nak ubah tentang diet, tentang makanan. Ada orang nak ubah tentang gaya hidup. Ada orang, jangan lupa Ustaz Aslin, nak ubah dekor rumah pun ada juga. Jadi betul lah kata orang, Ramadan ni bulan perubahan. Tapi saya tak nak bincang perubahan tentang nak tukar lansir warna apa, nak tukar kerusi baru ke daripada kerusi baldu kepada jati ke, itu bukan kerja saya. Yang kerja kita sekarang ni nak kempen tuan-tuan dalam masa yang terdekat ini, iaitulah dia panggil Ramadan fursatun litaghyir. Ramadan ini peluang untuk kita berubah. Ramadan peluang untuk kita berubah. Nak ubah apa tu? Nak ubah diri kita daripada manusia dulunya lara, leka, lalai kepada manusia yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada manusia yang sentiasa mengingati Allah. Kepada manusia yang mengabdikan diri kepada Allah. Kepada manusia yang mengambil peluang yang besar ini untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah nak kita jadi orang bertakwa. Bila dia nak jadi orang bertakwa, dibukanya lorong yang sangat luas kepada kita para jemaah sekalian. Jangan kata Tuhan saja ya buat. La, Allah Ta'ala bila dia nak beri satu perkara kepada hamba dia, maka dia beri perkara itu dengan satu benda yang cukup baik. Satu perkara yang dia beri peluang yang cukup besar. Jadi setiap kita ni ada masa. Ada ruang. Sebagaimana kata di para ulama Islam, dia kata sunnatut taghyir, sunnah perubahan ini, sebagaimana yang disebut oleh seorang tokoh ulama Islam dalam kitabnya Al-Fawaid. Dia kata, laisa fi syariah, wala fi tabi'ah, tawaqquf al-battah. Tidak ada dalam syariat ini dan juga dalam tabiat kehidupan manusia, dia beku begitu saja. Tidak mungkin. Maka, kerana itu, waktu solat kita berubah. Waktu Ramadan juga berubah. Daripada musim panas kepada musim sejuk. Tahun ni Ramadan bulan 4. Bulan 4 ni masih lagi Rabi' kan? Masih lagi orang panggil musim sejuk. Baru nak bertukar ke musim panas.
Tapi kalau kita mari Ramadan bulan 7, bulan 8, bulan 9, baru kita terasa Ramadan sungguh. Ya, waktu tu jangan pergi ke bazar. Habis air dia cedok balik belakang. Nah, dengan air dengan air tebunya, dengan apa air orang jual apa dia angkut sebab terlalu dahaga. Datuk. Ya. Tapi di Mekah waktu ini memang panas yang amat sangat sampai peringkat 45 darjah Celsius. Naik dah Mekah. Panas. Di Mekah naik dah. Sebab sahabat kita Ustaz Johari Abdul Wahab dekat sana. Dengan rombongan dia kata memang panas. Memang panas betul. Kita duduk ingat Sungai Durian hujan hari ni. Itu yang duduk sebut sejuk. Baik, orang Mekah. Orang Mekah Allah nak bagi dia pahala banyak. Kan? Pahala berpuasa di Mekah. Besar dia punya pahala. Panas dia tinggi sikit. Tapi mengikut pengalaman musim lah kan. Musim bulan 4 ni baru perubahan. Nak pergi ke panas. Tak berasak lagi tu. Kalau di Pakistan bulan 4 ni macam mana Ustaz Asli? Dia macam sebab kita bulan dia nak mula nak panas, tak panas lagi lah. Bulan 6 dia baru nak masuk. Jadi kita katakan alhamdulillah para jemaah sekalian, bila kita letak di sini, manusia ni suka berubah. Allah Ta'ala pun letak perubahan kepada diri kita, kepada musim ibadat itu berubah. Ramadan tahun ni bulan 4, nanti bulan depan mungkin bulan 3. Nanti 4-5 tahun lagi mungkin Ramadan pada musim hujan, musim banjir, bulan 12 kan. Pada waktu itu kita duduk mikir, di antara hujan yang sejuk, banjir yang datang, di antara kita dengan suasana itu berubah. Maka dalam syariat Islam, syariat asas base syariat tak akan berubah. Mungkin waktu pun berbeza sikit-sikit. Solat 5 waktu tak berubah, zuhur, asar, tapi waktu solat itu ada sedikit perubahan. Kalau musim panas, Masya Allah, kita puasa sampai pukul 7.30 baru dia buka puasa. Pukul 4 dah subuh. Tapi bila mari Ramadan musim sejuk, pukul 5.30, pukul 6 dah maghrib. Maghrib subuh juga dalam pukul 6 lebih. Kita kata alhamdulillah. Maka dengan itu, apabila seorang itu mengambil peluang, ini kata di para dalam kitab Al-Fawaid, dikata apabila seorang itu mengambil peluang untuk berabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, taqaddama ila rabbih, dia akan maju ke depan. Wa in shaghalahu hawahu. Tapi kalau masih lagi hawa nafsu yang menguasai, di bulan Ramadan tapi masih lagi ikut hawa nafsu. Oh, dia kata mana boleh Ustaz hawa nafsu? Mana boleh hawa nafsu? Cuba awak pergi ke bazar Ramadan. Saya minta maaf sekali lagi ke tuan-tuan yang pergi bazar. Daripada dulu lagi kita ingat bazar ni ada 2 bacaan Ustaz Aslin. Ada orang baca baris bawah, ada orang baca baris atas. Yang baris bawah tu kita kata bazar. Ramadan tu betul lah kan. Tapi kalau yang baris bawah tu kita bimbang. Orang lain pergi cari bazar, kita cari bazir Ramadan. Itu yang kita takut. Jadi masa. Bila kita pergi ke bazar, dalam keadaan kita lapar, apa yang kita nak? Mampu tak mampu tuan-tuan kawal nafsu supaya tidak mengamuk. Maka di sinilah kita kena ambil peluang. Maka seorang hamba sentiasa maju ke hadapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, meningkatkan takwa, meningkatkan persiapan, memperbanyakkan persiapan dia. Sebab apa? Sebab dia tahu dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kita akan bertemu dengan Allah, maka jangan sekali-kali kita leka, kita cuai dan kita lalai. Jadi perubahan itu perlu kepada kita lakukan perubahan supaya kita dapat duduk dalam suasana yang begitu baik. Jadi para jemaah sekalian, di awal kita masih lagi minggu pertama ni. Kalau kita ambil target untuk berubah, saya rasa ini masa yang sesuai. Untuk perubahan ini, kata di para pengkaji, inna wasailal wusud ila hadzal hadath. Untuk mencapai target nak menjadi manusia yang baik, manusia yang mampu melakukan perubahan di bulan Ramadan ini, ada 8 ataupun 9 perkara yang perlu kita lakukan. 8 atau 9 perkara yang perlu kita lakukan. Mari kita senarai pendek. Letak dulu senarai. Yang pertama, tulis yang pertama. InsyaAllah, pelajar kita ni dia suka menulis. Pelajar kita ni di antara kelebihan dia suka menulis. Tulis, siapa dia tulis banyak, dia boleh ilmu banyak. InsyaAllah. Kita kata kalau tulis banyak boleh ilmu banyak. Malah menulis tunggu dengar apa yang orang cakap. Boleh juga kan. Jadi yang pertama dia panggil tashihun niyyah. Kita kena letak niat yang baik.
Dia panggil niat yang baik. Niat aku tahu ni insya-Allah nak jadi orang yang betul-betul berpuasa. Tak mau lagi macam tahun lepas puasa PKP dia panggil kan. Nak pergi masjid tak boleh. Tapi puasa PKP ni dia naik taraf pula. Naik taraf apa? Naik taraf imam daripada dia dulunya asyik komplain imam ya. Tahun lepas dia sendiri jadi imam, baru dia rasa komplain tu mudah ke senang. Baru kita tahu. Dia ngamak main-main. Kalau mari imam yang baca pendek, dia kata imam pemalas. Bila mari imam baca panjang, dia kata nak nunjuk dia hafal Quran. Semua orang tak kena belaka. Yang kena awak seorang. Awak jadi imam baru dia tahu. Maka yang pertama sekali kita kena target dalam diri kita tashihun niyah, iaitulah kita nak memperbetulkan niat kita. Kita nak memperbetulkan niat kita dengan Allah Azza wa Jalla bahawa aku ya Rabbi pada tahun ini nak jadi hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang betul-betul melakukan ibadat kepada Allah. Jadi bila kita letak niat yang baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kepada kita apa yang kita niatkan itu. Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Baik, itu yang pertama. Maka bila kita niat, maka yang kedua kita kena letak seorang itu banyak merenung masa yang lepas. Dia panggil kathirun nadam. At-ta'assuf ala ma madha. Kita renung apa yang telah kita buat. Ramadan tahun lepas, walaupun PKP, tak pergi mana-mana, tak sempat juga baca Quran. Kita kata ini satu kerugian yang sangat ketara. Patutnya, di kita Ramadan tahun lepas kita tak pergi mana-mana kan. Kita asyik di rumah ya, terkurung kat rumah, buat banyaklah baca Quran. Tak banyak juga. Tak banyak juga baca Quran. Kita kata minta maaf Tuhan. Minta maaf. Jadi kita cuba renung balik, menyesali perkara yang lalu. Lebih-lebih lagi sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis rawahu Ahmad, an-nadamu taubatun. Menyesal tu taubat. Kita renung di dekat-dekat nak buka puasa ni. Ya Allah ya Tuhanku. Waktu mak aku hidup dulu, aku tak khidmat kepada dia. Waktu mak aku sihat dulu, aku tak peduli dengan dia. Tapi sekarang mak dah tak ada, baru kita fikir macam-macam. Kita menyesali benda-benda yang lepas. Dan ketika itulah kita akan banyak berdoa kepada ibu bapa kita bahawa dengan sebab mereka lah kita membesar, melalui jalan mereka lah kita dilahirkan. Maknanya kita banyak ingat kepada perbuatan-perbuatan yang lepas dan jangan dicerita kepada orang. Jangan cerita kepada orang. Kita merenung, kita rasa biar kita sebab seorang diri, kalau boleh, waktu nak berbuka puasa, masalah sikitlah orang ramai. Bangun waktu malam. Selepas kita habis tadarus Quran pada waktu malam, disitulah waktu kita muhasabatun nafsi, kita menyesali dosa-dosa kita yang lepas. Kita ni manusia. Tak ada manusia yang tak berdosa. Kan? Tak ada manusia yang tak berdosa. Kalau kata, saya tak berdosa Ustaz. Saya tak pernah buat dosa. Saya tak pernah pukul orang. Tak pernah tampar orang. Sedap dia punya ayat. Semua dia tak pernah belaka. Tampar orang, tak pernah pukul orang, tak pernah terajar orang pun dia tak pernah. Kita kata betul, awak tak buat yang tu, tapi yang lain-lain tu banyak lagi dosa-dosa lain yang kita buat. Ya? Jadi kita kena ingat bahawa dosa ni bukan satu jenis ya. Dan kita jangan benda yang kita anggap tak berdosa tu tak berdosa. Maka kita kena sedarlah pada jemaah sekalian bahawa kita sekarang ni masa yang untuk yang terbaik untuk kita menyesali perkara-perkara yang telah lalu. Baik, itu yang kedua. Kita pergi kepada yang ketiga, dia panggil wa min alamat. Di antara tanda seorang itu nak berubah. Di antara tanda seorang itu nak berubah, apa dianya? Lawamatun li nafsihi. Kita kena banyak mencela diri kita. Jangan banyak mencela orang. Kita ni suka cela orang. Orang semua tak betul belaka. Kalau orang agak, Tapi biar kita mencela diri kita, maksudnya kita cuba tengok PA perangai kita. Mak aku ni masuk Ramadan 4 hari dah ni. Nah, coba buka Quran tengok selari tak selari bilangan juzuk dengan bilangan hari. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Berapa? Baru 4 muka. Itu pun kebetulan. Kita nak pergi solat di masjid, ada orang tadarus. Kita pun masuklah tadarus satu muka boleh 4 muka. Sepatutnya 4 juzuk. Ini dia panggil kita lawamah. Lawamah ni maknanya kita cela nafsu kita. Nafsu. Waktu belum
waktu belum Ramadan dulu, engkau berlawan dengan aku, campur dengan syaitan. Tapi bila mari bulan Ramadan ni syaitan dah diikat, jin-jin yang nakal juga telah diikat, yang ada depan aku iaitu nafsu engkau je. Kita berlawan satu nama satu. Maka takkanlah kita cela nafsu kita, supaya kata di seorang tokoh ulama yang hebat, nama dia Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Basri kata apa? Al-abdu la yazalu bi khairin. Seorang hamba itu masih lagi dianggap mempunyai kebaikan, maka nahu wa'izun min nafsihi. Selagi ada dalam jiwa dia tu penasihat. Maknanya jiwa dia menasihat dia. Kita fikir, Allah, apa yang aku buat ni? Ni bulan Ramadan sekarang ni. Orang lain dah banyak dah ibadat, aku baru masih tak berjalan lagi. Kita cuba. Barulah kita akan terasa bahawa banyaknya perkara-perkara yang kita buat ini tak betul. Tak kena. Tapi tak kena tu janganlah lebih-lebih sangat. Ni Ustaz Usli ni orang duduk tanya soalan banyak sangat ni. Kita pun rasa macam kepeningan jugalah, kan? Dia kata dia bila nak baca Quran, kita kena baca ayat ni dulu. Yang kita belajarnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila nak baca Quran, wa idza quri'al Quran fasta'iz billah. Bila nak baca Quran, kita hanya baca apa? Baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi ia ni duk suruh ajar baca surah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Setiap kali nak baca Quran, kena baca ayat ni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ustaz Asli dapat dah ke soalan ni? Kau belum sampai lagi? Belum sampai ke? Sampai lagi. Oleh Said Muhammad. Dia kata siapa dia orang duk sebar dia tanya, dia kata siapa dia baca ayat ni, kalau dia salah baca Quran, malaikat tak angkat. Malaikat tu lu simpan dia punya kesalahan tu, dia angkat yang baik-baik je. Kita kata yang Allah SWT ajar kepada kita, iza quri'al Quran fastami'u wa iza fasta'iz billah. Bila baca Quran, kita kena minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Ni dia ajar suruh baca surah ni pula. Nanti Ustaz Salim boleh dengar, kemudian boleh bagi respon lah. Ramai sangat ni. Boleh katakan hari ni di antara soalan yang paling banyak sekali ni. Mari soalan ni. Datuk dapat, saya tak dapat lah. Tak tahu pasal apa. Itu dia saya dapat ni, kalau Datuk tengok dekat skrin, Ismail Muhammad. Jika kita lemah tajwid nak kata Quran bulan Ramadan, pahala sama tak kita buka audio Al-Quran dan kita baca sendiri bagi dia yang lemah tajwid? Itu soalan Ustaz. Lemah tajwid ke tak lemah tajwid ke, kita pergi kat masjid tu. Pergi masjid tadarus sekali dengan orang ramai ikut sekali, insya-Allah dia ada pahala, dia ada kat situ. Ada sekali dengan kita, insya-Allah. Jadi kita ni masalah sekarang ni duduk cari benda-benda yang pelik-pelik, kan? Yang tadi tu. Jadi bila kita baca ayat Quran itu, maka malaikat tak angkat kepada Allah Azza wa Jalla yang salah-salah. Yang salah-salah. Baik, responlah kepada sahabat kita tadi lah. Dia ditanya. Jadi kalau kita nak baca Quran, kalau macam ni kita baca dengar dalam audio, dalam video kan, kita pergi ikut. Boleh lah. Ataupun guna pen ya. Sekarang ni kita ada pen baca Quran. Sebab tu saya gurau Ustaz Aslin. Kita kata zaman dulu kalau orang kata tak pandai baca Quran, menasabah juga. Tapi dia saat pen sudah baca Quran, dia tak boleh baca juga. Sudah nak jawab apa depan Allah SWT tu. Orang panggil kekok juga tu kan. Payah juga tu nak jawab. Kita mengatakan, jadi ayat itu, kita kata payahlah, ramai sangat orang tanya soalan ni. Tanya sungguh, realiti sebetul ni ayat ni. Surah apa tu? Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baca ayat ni, jadi malaikat pun tak naik dia punya kesalahan tu. Kita kata sabarlah. Yang adanya Allah SWT suruh kita minta perlindungan Allah Ta'ala bila nak baca Quran. Jadi janganlah duk reka benda yang pelik-pelik lah bulan Ramadan ni. Pakat baca Quran lah. Terus duduk kacau dia punya orang tu. Baik. Kalau tak kena baca, ni ada setengah orang ni tak boleh baca Quran. Kita kata pergi majlis tadarus, dia ikut je orang baca. Ikut yang orang baca. Kalau orang khatam Quran, dia khatam sekali. InsyaAllah pahalanya sekali. Baik. Itu yang ketiga, kita pergi kepada yang keempat.
cara tanda-tanda perubahan yang kita boleh mampu buat. Yang keempat, an yakunal abdu aliyal himmah, qawi al-azimah. Seorang hamba itu mesti kuat dia punya semangat dan dia punya himmah, orang panggil semangat nak beribadat tu kena tinggi. Semangat nak ibadat tu kena tinggi. Kalau tidak, kita jadi masalah. Apa dia masalah? Masalahnya, orang lain begitu laju, kita duk main, malah bulan Ramadan ni banyak kerja, jadi duk mikir nak tidur tu banyak. Jadi jangan lagi. Suratul Hijri ayat 9 ya. Jadi ayat itu tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Untuk baca Quran, ya kalau kita tak betul, kita perbetulkan. Jangan duk kata raka baca ayat ni dapat lesen. Nanti malaikat tak angkat kita punya kesalahan. Kita kata jangan macam tu. Banyak lagi masalah lain. Maka kita kena letak semangat. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita rasa boleh bersemangat di bulan Ramadan? Sebab orang lain semua bersemangat. Betul tak? Orang lain semua bersemangat. Jadi takkanlah kita pun tak semangat lagi. Tengok orang lain pergi masjid berduyun-duyun. Aku takkan tak nak pergi. Malu juga ke orang itu. Jadi maknanya nak naik semangat. Sebab tu bila kita musim yang baik ni, kalau kita tak boleh jadi baik, sukarlah. Di saat orang lain belum berlumba ke masjid, kita tak mau lumba juga. Di saat orang lain duduk bertadarus, kita tak berlumba. Orang lain siap dengan makanan, jamuan untuk iftar, orang buka puasa, kita duk main, duk fikir nak makan orang, yang tak fikir kita nak menyumbang, kita juga satu benda yang rugi. Jadi Ramadan ni Allah Ta'ala dah buka pintu apa? Pintu kebaikan. Tadi Nabi sebut dalam hadis, sufidati syayatin. Diikatnya syaitan-syaitan. Tiba-tiba kita main nak jadi pengganti syaitan pula. Kita kata nanya, jangan buat lagu tu kan. Jangan. Maka kita kena kuatkan semangat untuk nak jadi orang baik pada bulan ini. Mudah-mudahan selepas Ramadan, kebaikan itu berterusan. Kebaikan itu akan berterusan. Sebab apa? Sebab kita sudah pun masuk kem latihan yang boleh menyampaikan kita kepada kemuncak yang diharapkan insya-Allah. Baik. Itu dia panggil kuatkan semangat. Yang keenam. Kita tengok yang keenam. Yang keenam, peluang untuk kita berubah terutama sekali bagi orang yang tak solat. Ramai juga orang ni. Dia muncul. Kan? Ramai yang muncul di awal Ramadan ni muncul di masjid. Sebab dia dah mula dah tu. Maknanya perasaan dia nak berubah tu sudah ada. Perasaan dia nak berubah tu sudah muncul dalam diri dia. Sebab itu dia pergi masjid awal-awal. Cuma kita bimbanglah kalau orang masjid tak boleh bagi motivasi kepada dia. Keluarga tak boleh motivasi kepada dia. Kawan-kawan tak boleh motivasi kepada dia. Nanti dia kesejukan di tengah jalan. Kata orang, di awal Ramadannya semangat, tengahnya lemah, akhirnya hilang. Itu bahaya. Bila dia muncul balik, hari raya. Hari raya muncul balik. Tapi dia pergi sebab apa? Sebab dia buat baju raya cantik-cantik. Kalau tak pergi solat raya, tak jumpa kawan. Itu lemah. Maka, bagi orang yang kurang solat, sama ada tak solat langsung, ataupun solat jarang-jarang, kata orang dalam celuk, solat. Inilah waktu peluang untuk kita perbetulkan solat kita. Ya, ayuh kita ke masjid, kan? Kita ambil peluang untuk kita melakukan solat. Kalau ada yang tak pandai boleh jumpa imam, senyap-senyap lah, Pak Imam. Saya minta maaf lah Pak Imam. Kenapa? Sebab lama dah tak solat ni, terlupa pula dah. Dia terlupa pula. Tapi jangan pula kita terjebak dengan apa-apa ajaran sesat pula. Yang solat pakai niat. Ramadan pakai niat. Bulan Ramadan pakai niat juga, kita kata itu satu kerusakan yang berlaku kepada dunia ini. Sebab apa? Sebab bila kita duk main niat gitu, tak ada apa. Kita pun orang pakai niat ni Ustaz Selin, tak usah cakap banyak. Kita ajak dia pergi makan rumah. Sampai-sampai kita bagi pinggang. Tapi jangan bagi pinggang kaca dengan dia. Dia rempah meletup kita. Kita bagi pinggang plastik ke, polystyrene ke. Apa dia? Dia kata oleh kerana Tuan, solat pun pakai niat. Jadi makan pun pakai niat juga. Boleh ke tak boleh? Kita kata awak pakai niat lah buka puasa hari ni. Kan? Kita kata terbaik pinggang atas kepala tu. Yang kata jangan bagi pinggang besi tu. Jangan bagi pinggang besi dengan pinggang kaca dia. Kita bagi pinggang plastik tak apa. Kalau dia hempak pun taklah kuat sangat. Pecah kepala tu tak. Jadi kita kena ambil peluang. Maknanya hari ni inilah peluang. Orang lain pergi masjid belaka, pergi solat. Jadi kalau kita tak ambil peluang pergi,
kita kata tuan-tuan akan kerugian sentiasa rugi. Sebab apa? Orang lain sudah pun mengambil peluang, kita tak ambil. Dan kerana rasalah, kalau yang tak solat pun kalau pergi ke masjid bulan Ramadan, orang tak tegur. Orang tak kata, ai pelik ni, nak kiamat ke macam mana? Ke nak banjir tengah tahun ni pula ni. Jadi dia ingat macam tu berlaku, kita kata tidak. Yang ke 6, tulis. Inilah peluang untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang haram. Biasanya perkara yang haram ni banyak jenis. Ada haram yang berbau, ada haram tak berbau. Apa dia haram yang berbau? Boleh sebut tak? Tak apa kan. Sebab dalam alam maya ni dia tak tahu duduk mana. Kalau duduk dekat masjid, kita takutnya pekul kelis faham hari. Tak. Rokok lah. Tuan-tuan tak merokok daripada subuh tadi sampai maghrib. Tak mati-mati pun. Tak ada pula pukul 5 petang ni banyak ambulan masuk kampung. Piung-piung. Kenapa tu? Pengsan. Sebab apa pengsan? Tak merokok. Allahu Akbar. Tak. Bomba masuk siap sebuah air lagi. Sebab ada pengsan. Tak ada pula dah. Bermakna para jemaah sekalian, boleh je kita lawan nafsu ni. Kan? Boleh je lawan nafsu. Saya selalu berqasidah. An-nafsu katifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Wa in taftimhu yanfatimi. Dan kata di para ulama ni, nafsu kita ni macam baby kanak-kanak ya. Kalau kita biarkan dia menyusu, sampai naik gigi nak susu mak lagi. Tapi kalau kita lepaskan susu, lepas je. Ya. Kerana Ustaz Aslim suka tu. Takut berebut dengan orang tua ke? Itu cerita lain. Boleh puasa. Lepas puasa tajuk tu. Baik. Bukan, Datuk, saya nampak Haji Asyad duk ketawa di sebelah tabir tu. Tu ya. Baik. Baik para jemaah sekalian. Jadi masa tu boleh. Maknanya kita masih boleh melepaskan. Sebab 14 jam kita puasa tak pengsan. Tapi kalau saya bimbang jugalah kalau petang-petang ni ambulan masuk je. Tak. Ambulan tak cukup dengan rescue masuk Jepun apa masuk. Sebab apa? Pergi ambil pakcik ni pengsan, pakcik ni pengsan. Kita kata boleh lah. Nah, sakat buka puasa lah. Tapi tak ada pula orang pengsan. Bermaknanya masih boleh. Dan inilah peluang juga kita muhasabah. Tengok tuan-tuan. Datuk, nombor 6 tadi meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yang haram. Yang tidak baik. Maknanya kita waktu ni waktu peluang kita nak tinggalkan. Sehari dua ni pula timbul orang duk ganja lah, dadah lah, macam-macam. Allahul Musta'an. Saya tengah hari tadi dikunjungi oleh pegawai daripada penjara. Penjara yang terakhir. Orang 3 tahun nak keluar, dia boleh pindah ke dekat kawasan saya lah. Dia datang sini, dia kata nak bagi taklimat kepada saya apa yang ada di kawasan kita ni. Kita jazahullah khairat. Dia kata, saya tanya dia, yang ramai yang masuk penjara akhir ni apa dia yang ngalas? Dia kata penjara bunuh orang, itu lain, itu kes mati dia tak mari sini. Yang ni keluar sini ni yang dah nak habis dah. Dia kata banyak yang mari sini kes dadah. Kes dadah. Orang baik-baik, orang ngaji sekolah agama ramai, orang yang iyalah boleh jadi imam tarawih lah dia tu di tempat di penjara tu. Sebab tapi terjebak dengan dadah. Kata bermula dari mana? Dia kata dalam soal sedik kami buat kepada orang-orang yang baik-baik ni, asalnya baik, mengaji agama ni, dia kata mari daripada kawan-kawan, ajak isap okok. Kami dia tak cukup dengan okok, dia tambah lagi sikit, tambah lagi, dari akhir sekali terjebak dengan dadah. Kita kata wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Kita kata inilah yang sangat berbahaya kepada kita. Jadi ini peluang. Ayah-ayah, bapak-bapak pun waktu ni jangan tunjuk pada anak-anak yang tak baik. Ni tidak ni. Orang lain sibuk cari buah kurma, dia ada sibuk cari rokok dekat nak buka puasa. Marah anak, pergi. Budak-budak makan buah kurma, orang tua makan ni. Kita kata jangan. Jadi yang keempat ni, kemudian semak balik. Semak balik kita punya saham-saham, duit kita duduk kat mana. Peluang lah. Kalau kita kata kita nak berubah, nak tinggal benda-benda yang haram ni bagus. Kan? Yang muslimat kita tu banyak juga benda-benda yang tidak baik kita boleh tinggalkan. Baiklah, masa kita sangat terhad ni. Ramai punya nak tanya soalan kan. Jadi soalan tu kita masa lain. Jadi sekarang ni kita habiskan masa kita dengan penjelasan dan juga ulasan daripada Ustaz Asli nanti insya-Allah. Yang ketujuh, tulis. Nombor 7. Ramadan fursatun lit-taghyir, peluang untuk berubah bagi orang yang kurang melakukan ibadat-ibadat sunat. Ibadat sunat.
Contohnya dia pergi masjid, tapi balik cepat. Tak sempat nak solat qabliyah pun tak sempat. Ba'diyah pun tak sempat. Semua solat tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Bagi dia solat subuh dengan solat zuhur sama je, tak ada ba'diyah berlaku, kan? Kita kata apa? Jadi ini peluang. Dulu kalau kita tengah hari subuh kita tak sempat nak solat qabliyah subuh. Sebab apa? Sebab baru bangun. Sekarang ni tuan bangun pukul 4.30 lagi. Tahun ni kebetulan maghrib subuh kita awal. Tempat kami ni pukul 6 dah subuh. Pukul 6 dah subuh. Jadi kita kena bangun awal. Dan inilah peluang untuk kita jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan solat tahajud. Dia kata Abu Anas, tadi saya dah solat dengan imam. Solat apa? Solat witir. Habis orang kata, dengar Ustaz Selin, dia cari alasan bijak. Kalau kita tak pandai jawab, menang dia. Dia kata saya dengar orang kata solat witir ni penutup solat malam. Dah imam tutup awal, macam mana saya mau buka? Sudah. Bijak sungguh dia. Bagi tak mau solat sunat ni. Kita kata saudara yang bertanya, jangan banyak berfalsafah kita dalam ibadat ni. Memanglah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu, jadikan solat witir itu sebagai penutup solat malam. Jadikan. Bukan makna bila dah witir tak boleh solat malam. Jangan silap faham. Habis, kenapa imam witir awal? Tunggulah. Sebenarnya kita ni meraihkan majoriti yang ramai. Jadi kalau tempat saya belajar dengan Masjid Haram. Bila masuk 20 akhir, oleh kerana kita ada solat tahajud di akhir malam, nanti 10 rakaat lagi, pada waktu itu kita tak witir di awal malam. Supaya jemaah tak ada alasan. Kalau nak witir, tuan-tuan nak witir? Nak, datang pukul 4.30 nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dengan kita buat motivasi macam ni, pengalaman saya, ramai pula yang datang untuk tahajud sebab dia kata dia belum witir. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah witir dengan imam di awal malam, tidak menjadi halangan untuk kita bertahajud di akhir malam. Yeah. Cuma, la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali satu malam. Itu betul. Ada kalau kita dah awal, yang akhir jangan witir lagi lah. Adalah orang kata batalkan witir yang pertama. Kita kata tak usah main batal-batal lah, payah main batal-batal ni. Kan? Kita kekalkan yang sedia ada. Tapi bila kita bangun tahajud nanti, bila kita bangun sahur nanti, jangan lupa solat tahajud. Dia beza apa solat tahajud dengan solat qiyamul lail. Jawab dianya semua tu qiyamul lail. Solat bermula daripada selepas solat isya sampai subuh, itu namanya solat qiyamul lail. Solat malam. Termasuklah tarawih. Tarawih pun solat malam. Kemudian witir solat malam. Tahajud solat malam. Cuma tahajud ni ba'dan naum. Bila kita tidur, kita sedar, kita solat, itu dia panggil tahajud. Ni timbul lagi soalan orang yang pergi tahajud di Mekah. Solat ni 10 akhir Ramadan di Mekah kan. Yeah. Jadi Mekah ni dia punya tahajud cepat. Pukul 2.30 tu dah mula tahajud dah. Jemaah ni keluar daripada masjid dah pukul 12. Melilau sana cari aiskrim ke tepi Masjid Haram dulu. Makan-makan sandwich. Tak sempat nak tidur. Macam mana saya nak pergi masjid? Taklah nak tahajud. Kita kata pergi je masjid. Boleh je tahajud. Walaupun belum tidur, tapi dia masuk dalam kategori salatul lail, solat malam. Man qama. Siapa dia berdiri pada malam Ramadan, termasuk dalam orang itu. Jangan bimbang. Maka bagi orang yang kurang solat sunat, maka kita kata inilah peluang untuk tuan-tuan solat sunat. Jadi solat sunat yang dianjurkan 12 rakaat yang sunat-sunat rawatib muakkad itu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 12 rakaat itu dia panggil solat sunat muakkad. Habis solat lain lagi, ada lagi witir, duha. Jadi kita kena tambah. Cubalah ambillah peluang ketika Ramadan ini, kita tak banyak sangat berjalan sana sini. Dulu kalau nak tunggu lepas solat subuh, nak tunggu sampai naik matahari, lapar. Kan? Duk teringat kawan-kawan duk WhatsApp, mari weh, roti canai dah buka ni. Kedai teh tarik dah buka. Jadi kita pun panah punggung duk masjid. Jadi kita lari cepat. Sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, kedai roti canai pagi tak buka. Sarapan pagi tidak ada. Maka duduklah di masjid, tadarus Al-Quran. Kalau habis awal tadarus, kita sambung dengan zikir waktu pagi yang petang yang kita duk baca ni. Tuan-tuan baca zikir pagi, zikir petang. Baca. Zikir pagi. Habis,
naik matahari, setelah berlalunya minimal 15 minit, kita pun solat 2 rakaat. Solat apa tu? Tuan-tuan pilihlah, nak solat isyraq ataupun solat duha. Kalau tanya saya solat duha. Baik. Apa kita dapat? Nabi SAW bersabda, siapa dia solat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, dia pun duduk menyebut nama Allah Ta'ala sampai naik matahari, melepasi waktu larangan, dia solat 2 rakaat, bagi dia pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Allahu Akbar. 3 kali yang sempurna. Kita nak pergi umrah sekali nak dapat yang sempurna bukan senang, tuan-tuan. Berasak kata orang dapat yang sempurna. Tapi dengan duduk 1 jam setengah ni, kita dapat pahala. Pahala. Bukan, jangan pula habis sudah solat duha 2 rakaat, naik kereta pergi pejabat tabung haji. Kenapa? Mau cancel daftar naik haji sebab dapat dari masjid tadi. Kita kata itu orang tak betul. Ini kena bawa ke hospital jiwa macam ni punya pemikiran. Baik. Maka kita tambahkan. Lebih-lebih lagi musim Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Apa dia? Solat tarawih. Hanya di bulan Ramadan. Bulan lain orang tak buat. Kalau ada orang buat, pejabat agama mari ambil lah awak. Kan? Jadi di sinilah peluang untuk kita menambahkan ibadat kita. Jangan lari. Saya pergi di Kuala Lumpur, di sana tak ada pilihan. 20 rakaat mesti tarawih di sana. Tempat kita ni bebas je. Nak 8 ke nak 10, nak 20 ikut atas imam. Kita kata itu pilihan. Tapi kalau dah diputuskan begitu, kita sokonglah. Inilah peluangnya, tuan-tuan. Jangan marah pula. Apa peraturan? Kita nak 8, dia nak bagi 20. Kata-kata biar ke dia. Nak kata apa, Imam Syafi'i kata aku solat di Masjid Nabi 39 rakaat sekali dengan witir. Bila kita nak buat yang 39 sekali? Baru dia tahu. Ya. Kita buat, insya-Allah di akhir nanti kita 10 20 awal, 10 akhir campur 3 dah 23. Tak cukup lagi 29. Kena naik sekali, insya-Allah. Baik. Kita pergi kepada yang ke-8. Tuan-tuan tanda, yang ke-8 fursatul taghyir, yang ke-8 bagi orang yang jauh daripada Quran. Liman hajaral Quran. Bagi orang yang jauh daripada Quran, inilah mausimul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turun Quran. Bulan ini Allah nak suruh kita apa? Dekat dengan Quran. Saya tadi timbul soalan tadi. Saya ustaz tak apa kena baca Quran. Kalau saya dengar kaset, dengar pen baca Quran, saya ikut boleh? Boleh. Tuan-tuan pergi masjid tadarus, ikut orang masjid baca? Boleh. Yang tak bolehnya, tak baca. Itu yang tak boleh. Yang ni tak boleh. Kita pun tak tahu. Bahasa isyarat tu. Cuba ulang sekali lagi. Yang tak bolehnya, tak baca. Macam mana dia punya isyarat? Gini. Tak boleh kita baca. Jangan main. Ini tak boleh dia punya. Kena belajar juga bahasa ni. Waktu ana pergi ke Perak dulu, pejabat agama panggil mantapkan akidah orang Perak ni. Kita pun tengok dia duk ceramah tentang iman. Waktu tu Allahyarham Tan Sri Harusani, mantan mufti ada. Saya tanya waktu saya minum, saya kata Tan Sri, macam mana kita nak tahu dia orang ni mantap iman tak mantap iman? Dia kata Allahu a'lam, Allah Taala yang Maha mengetahui macam mana keimanannya. Tapi kita sebagai manusia kita usahakan untuk mendekatkan dia. Sebab benda lain ada objek boleh tunjuk ni. Tapi Allah macam mana kita nak tunjuk macam mana? Itu semua dia pun dilalatul fitrah, menunjukkan dilalatul fitrah. Orang tu boleh tahu dia ada Allah Azza wa Jalla. Rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan Allah Taala beri kepada kita kepahaman yang baik dalam beragama ini, insya-Allah. Amin. Nanti ada masa kita kena tunjuk juga, biar ustazah kita ni tunjuk bagaimana cara bersyahadah dengan isyarat-isyarat itu. Dia orang boleh faham tu mas, dia orang boleh faham. Kita kata alhamdulillah. Kita boleh minta ni Puan Fariza tunjuk sekali macam mana mengucap dalam bahasa. Cuba try. Boleh. Boleh. Fariza. Nak tunggu masa lain payah. Mengucap asyhadu alla. Okey, tengok asyhadu alla ilallah tu kalau boleh. Boleh dekatkan skrin untuk dia. Kejap. Cara dia orang mengucap macam mana? Juru bahasa kita ni, Puan Fariza. Gini. Tak tahu apa dah kita ni. Okey. Maksud dia Puan Fariza, maksud dia aku naik saksi
aku nak saksi bahawasanya Tuhan itu adalah Allah, atau dalam bahasa lah mengucap. Cuba sebut sekali dengan isyarat. Sebut dan isyarat. Ha. Tak dengar suara. Kena belajar juga ni, tak boleh ni kita. Tak, kalau jumpa orang ni kita macam mana kita nak tunjuk isyarat ada Allah Taala. Nak dakwah dia macam mana dah. Ya, betul, Tak apalah, nanti kita buat satu daurah khas Ustaz Aslim boleh buat satu daurah khas dengan kita bincang dengan Syah insya-Allah. Baik. Baik, sekarang ni kita balik kepada daurul Quran. Bagi orang yang lemah Quran, jangan terperangkap. Ni ada orang duk main, dia panggil geruk khatam Quran setiap hari. Penat juga Ustaz Aslim ni. Dia bagi, dia punya ketua grup dia bagi. Awak baca 5 muka, orang ni baca 5 muka, dia ada senarai siap. Lepas tu semua pukul 10 malam semua dah hantar. Saya dah khatam, dah baca. Dia pun declare, alhamdulillah grup kita hari ni khatam sekali Quran. Bukan grup kita. Awak khatam 5 muka surat saja, bukannya khatam. Kalau nak khatam kena duduk sekali baca semua, gili-gili baca sampai habis tu baru khatam orang panggil. Macam-macam lah. Jangan cara kita tak nak khatam tu, itu cara dia. Jadi kita ambil peluang baca Quran kalau boleh. Sebab tu ana sendiri alhamdulillah biasanya di masjid kami ini setiap kali selepas solat lain daripada maghrib kita akan baca Quran dengan terjemahan. Tapi oleh kerana sahabat-sahabat kita yang sudah serasi dengan kelas Quran, tafsir dan tadabbur kita waktu pagi, dia orang kata kita teruskanlah. Syahrul Quran ni bukannya baca saja, termasuk juga memahami makna, mentadabbur ayat juga termasuk dalam Syahrul Quran. Alhamdulillah, kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita pahala yang baik dan kepahaman yang baik. Baik, kita ada lagi yang ke-9 Yang ke-9 soalan. Kalaulah musim yang baik, Nabi SAW sebut dalam hadis raghima anfumri'in. Malu besar mana-mana orang yang dakhala alaihi Ramadan. Masuk bulan Ramadan 10 hari terawal masih lagi leka. Lara kata orang. Masuk 10 tengah, lara lagi dia. Masuk 10 yang terakhir, masih lagi lara. Fansalakha. Berlalunya Ramadan, dia belum lagi mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka orang ni malu besar. Besar kerugian dia. Dalam hadis Nabi kata, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla ini, maka inilah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Siapa yang terhalang, dialah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla, maka timbul lagi soalan nafsu, wahai diriku, wahai jiwaku, kalau bulan yang baik ini semua orang jadi baik, aku tak berubah, mata nataghayyar. Bila kita nak berubah? Sebab itulah kata di oleh motivasi Arab, min huna nantalib. Bermula dari sini, dari Ramadan ini, kita mulakan perubahan dalam diri kita. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ra'di, ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak ubah nasib mana-mana hamba sehingga mereka mengubah apa ada dalam diri mereka. Ayat ini turun kepada jihad. Maknanya semua kita dalam keadaan baik di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalaulah orang ni derhaka kepada Allah, dulunya baik, akhirnya dia derhaka kepada Allah, orang ke, negeri ke, negara ke, Allah Ta'ala akan ubah keadaan mereka. Daripada aman kepada huru-hara. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah 2 tahun. Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19. Dan kita harap tak ada lagi COVID-22. Cukupnya 19 padan dah. Bagaimana kita terasa? Itu sedikit daripada banyak. Kalau kita baca sejarah ta'un. Sejarah ta'un zaman dulu, mati beramai-ramai. Sejarah COVID berkurung beramai-ramai. Itu saja. Berkurung beramai-ramai. Tapi ta'un mati beramai-ramai. Mati. Ibnu Katsir ke siapa cerita dalam kitab Al-Bidayah, dia kata ada 1 tahun, satu negeri, satu daerah tu tinggal 7 orang je tak mati. Bila mereka boleh kumpul balik, imam dia lakukan azan, 7 orang yang datang masjid. Allahu Akbar. Kemudian dia tanya, aina haula? Di mana lagi kawan-kawan kita, kawan kata? Jawab di makmur dia, matu jami'an, mati semua sekali. Yang saya bimbang hari ini lepas pada musim PKP, Bilal panggil 7 orang mari masjid. Imam tanya, Bilal, mana lagi kawan? Mati, ditelan COVID.
Mati apa? Mati hati, bukan mati orang. Ini masalah kita. Sekarang ni saya pergi mana-mana masjid, Ustaz Aslim pergi ceramah di mana masjid. Apa yang kita dengar daripada AJK masjid tak begitu meriah. Kecuali ceramah perdana yang besar-besar itu lain cerita dah. Dikerah orang ramai datang. Tapi kalau ceramah biasa, dia kata Ustaz, belum pulih lagi. Orang masih lagi orang panggil serasi dengan solat di rumah, dia tak mau datang lagi. Kita kata Masya Allah, sampai bila mau tunggu? Baik, itu yang ke-9. Allah Ta'ala tak akan ubah keadaan manusia kecuali mereka ubah sendiri. Kita nak jadi baik, kita ubah diri kita. Saya selalu baca kata-kata ulama salafus salih, innal makan la tughayyiru ahada. Tempat tidak mensucikan orang. Bila kita sampai Madinah, kita kata Madinah tanah suci. Betul, Madinah tanah suci. Tapi Madinah tak menyucikan orang. Yang suci ke kita pergi Madinah berubah jadi orang baik. Kita pergi bertaubat, beristighfar banyak-banyak. Berjanji dengan Allah Azza wa Jalla bahawa kita nak jadi orang baik, nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru jadi. Tapi kalau setakat pergi Madinah je, sama juga. Ramadan bulan yang mulia. Ramadan bulan mubarak. Ramadan bulan baik, bulan diberkati. Betul lah. Tapi kalau masuk Ramadan, awak tak buat ibadat, nak berkat apa benda? Jadi kita kata berkatnya Ramadan itu apabila kita boleh i'marul waqt. Kita makmurkan waktu kita ini dengan apa? Dengan apa? Dengan mengisinya dengan perkara-perkara yang baik, barulah kita mengatakan perkara itu baik. Baik, sebagai yang terakhir, yang ke-10, iaitulah Ramadan sebagai peluang untuk kita menanam sikap yang baik. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut, kan, apabila mari Ramadan, Ramadan itu Ramadan yang baik, kita jangan sekali-kali buat benda yang tidak baik. Jangan sekali buat benda yang tidak baik. Sebab apa? Kalau kita pergi buat jadi lagi benda yang tak baik di bulan Ramadan, bila lagi kita nak jadi orang baik? Nabi sebut dalam sebuah hadis, tuan-tuan tanda hadis ni, Nabi kata, "Iza asbaha ahdukum yawman sha'iman", bila kamu sudah berpuasa, la yarfus. Mana jangan buat benda yang berkait dengan seks perempuan. Duduk kacau-kacau isteri pun tak boleh. So kacau orang lain, kan? Kacau isteri tak boleh, so kacau orang lain. Wala yajhal. Jangan mengamuk, bertempik sana sini, jangan. Fa inimruhun syatam. Inimruh. Kalau ada orang mari nak kacau kita, kita kata apa? Inni saim. Aku berpuasa. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka inilah kata di para ulama yang ke-10, Allah Ta'ala dan Nabi kita SAW mendidik umat dia supaya Ramadan ni kita didik nafsu kita supaya kita jadi orang baik, tak marah dengan orang. Kalau setakat orang buat tuduhan kepada kita, pangkah poster kita, tulis macam-macam, kita kata biarlah. Kita jawab, inni saim, aku berpuasa, kamu bagilah pahala puasa kamu itu kepada aku. Mudah-mudahan kita semua selamat, insya-Allah. Itulah 10 perkara dia panggil tanda-tanda manusia boleh berubah di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat melakukan perubahan yang baik. Itu ulasan kita, Ustaz Aslim. Silakan. Masih Datuk boleh tak sebentar lalu Datuk sebut semula 1 hingga 10 secara ringkas? Boleh, insya-Allah. Yang pertama tadi tasihun niyah, yang kedua kasirun nadam, kemudian seterusnya tasihun niyah, banyak menyesali, dan yang ketiga lawaman li nafsihi, banyak mencela diri dia sendiri. Jadi kalau diri kita ni buat salah, kita cela diri kita. Tak payah kita duduk kacau orang lain, kita kacau kita ya. Kenapa kamu ni? Orang lain buat berpuasa, kamu malah lagi. Yang keempat, tinggikan semangat. Ulu al-himmah. Semangat kita nak berubah, semangat kita nak jadi orang baik tu kena kuat, kan? Kalau tidak, kita jadi orang lemah lagi. OKU, OKU dalam bab ibadah. OKU fizikal tu tak boleh nak buat apa dah. Saya sendiri pun masuk dalam komplek OKU dah. Berjalan pun dengan kereta elektrik dah sekarang ni. Kemudian yang kelima, bagi orang yang tak solat ataupun solat tak jarang-jarang, inilah peluangnya. Kembalilah ke rumah Allah. Kembalilah ke masjid. Sebab apa? Waktu orang pergi masjid belakang hari ni orang tak kata. Kalau awak pergi masjid orang tak cakap. Oh mari masjid tak ada orang belinya, insya-Allah bulan Ramadan ni. Cuma dekat Ramadan, dekat nak raja dia tanya pula, dia kata lepas Ramadan jangan hilang pula ya. Jangan jadi orang hilang yang patut dicari. Yang keenam, bagi orang yang terjebak dengan benda-benda haram, inilah waktunya untuk kita tinggalkan, seperti rokok, riba, rasuah, mengumpat orang, mengeji orang, buat tuduhan kepada orang. Berhenti-hentilah bulan Ramadan sekarang ni.
Kalau syaitan dah tak ada, jangan pula awak jadi pengganti syaitan. Kan? Syaitan dah tak ada, dia pula yang menjadi syaitan. Itu jenis-jenis syaitan lah tu duk kacau orang tu. Yang ketujuh, perkemaskan ibadat-ibadat yang sunat. Seperti solat kita. Solat kita ni kena perbanyakkan lagi. Dan juga yang ke-8, kita dengan Quran. Sebab Quran tu amalan sunat, tapi oleh kerana dia syahrul Quran, kita bagi satu poin khas untuk dia. Yang ke-9, kalau aku tak berubah sekarang, bila lagi nak berubah? Kalau tidak sekarang, bila? Yang ke-10, tanamlah semangat akhlak yang baik, akhlak yang jitu, akhlak yang murni di saat kita sedang berpuasa. Sebab Nabi sebut dalam hadis, pada hari kamu berpuasa, jangan bertepik, jangan meraung, jangan mengamuk. Itulah dia panggil hari orang berpuasa. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para pendengar sekalian, insya-Allah. Baiklah. Itulah Ustaz Saleh. Terima kasih Datuk. Ada beberapa soalan, tak apalah. Tentang tadarus guna online boleh tak Ustaz? Jadi saya rasa tak jadi masalah jika sekiranya anda ada 10 orang kawan-kawan seluruh Malaysia buat online macam kami ni dan baca Quran, saya dengar, maka tak jadi masalah. Yang masalah bila Datuk sebut tadi ialah bila kau baca juzuk ke-5, aku juzuk ke-6, masing-masing baca langsung tak dengar, maka dah khatam itu sebenarnya wallahu alam, itu pandai-pandai sendirilah buat kerja dalam bahasa mudahnya. Pada saya lah. Jadi sebenarnya saya pun ada kawan kita Datuk yang apa nama dia orang banyak kali nak doa. Saya kata ya Allah, apa susah awak semua hafal Quran duk bagi buat apa? Baca je. Niat aja awak baca juzuk pertama, ni untuk siapa dia. Ya Allah, ni kalau ada pahala aku dapat baca Quran ni, Allah aku hadiahkan, aku doakan supaya ayahku ni mendapat kebaikan. Juzuk kena baca je lah. Tak payahlah duk bagi-bagi sebenarnya. Jadi terima kasih banyak Datuk. Di sini kita Datuk sebenarnya sebagai orang kata muassis ataupun mudir al-am madrasah Muhammadiyah Sungai Durian ya. Jadi insya-Allah ya, dan banyak pelajar Datuk, dan kita tengok bangunan-bangunan Datuk pun masya-Allah. Di belakang Datuk tu ada gambar yang kata orang Datuk tak memohon dalam ucapan beliau, tapi saya memahami. Dan juga alhamdulillah Mening Ismim dah masukkan dalam grup. Memang tadi pun saya nak minta Datuk ada tak nombor akaun. Cuma ini panjang sangat sampai tak nampak bibir Datuk je, dagu tak nampak dah. sebab dia punya panjang. Jadi insya-Allah bagi mereka yang ingin menyumbang, ingin sedekah insya-Allah. Jadi kalau tadi Datuk kata tadi orang kata i'timaril waqt, sama juga kita i'timarul amwal. Kita memasukkan harta kita ke arah yang lebih baik daripada hari-hari yang lain insya-Allah. Jadi bagi mereka yang ingin menginfakkan semangat kepada Pondok Sungai Durian. Kami dulu zaman kami belajar, saya ingat dengan Ustaz Zainuddin dengan Ustaz Zulkifli Yusof daripada mana ni? Masa Ana dekat Johor Bakar tu, dia berkelas mustami' dengan Ana. Ana daripada pondok PhD. Kata takkan PhD mari masuk Mekah Lurah dengan aku. Rupanya pondok Haji Deraman, masya-Allah kan. Jadi alhamdulillah sampai kami tamat dan kami balik sekali ke Malaysia bersama Ustaz Zulkifli Yusof, Zulkifli dan juga Ustaz Zainuddin ya. Mereka subhanallah orang yang hebat-hebat dalam pengajian. Cuma bila nak berbahasa Arab tu agak janggal sebab belajar di Malaysia ni cakap Melayu. Alhamdulillah, tapi mereka ni jadi baku rujuk tentang nahwu sharaf. Yang tu memang tak boleh lawan lah. Subhanallah. Jadi terima kasih banyak. Bagi mereka yang ingin menyumbang, dapatkan nombor akaun di akaun Maybank. Ada juga akaun Maybank 5530 2961 9714 insya-Allah. Dan juga di akaun Bank Islam ada akaun Bank Islam. Tuan-tuan tengok situ insya-Allah juga tuan-tuan boleh menyumbang. Semoga semangat tuan-tuan itu adalah boleh memberikan kebaikan kepada umat khusus yang sedang mempelajari yang mengaji dengan Datuk. Dan setahu saya setiap pagi Datuk akan buat program lah pukul 8 pukul 8 pagi Datuk bermula 6.45 sampai 7.30. Okey, 6.45 saya tengok ribuan orang yang viewers bukan selepas program, live viewers ribuan orang. Jadi anak saya beritahu dia 1,000 atau 2,000 pun ada. Subhanallah. Saya tengok kawan-kawan saya, sahabat-sahabat kita pun yang duduk di pejabat pun ramai. Mereka tidak meninggalkan tafsir-tafsir yang telah pun dibicarakan oleh Al-Fadil Datuk Ustaz Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman.
Jadi insya-Allah moga-moga pertemuan ini memberikan satu impak yang berkesan ataupun kebaikan kepada kita semua untuk InsyaAllah. kita lebih berubah. Datuk sebut tadi tentang 10 perkara tadi, ambillah fursatun litaghyir yani. Betul Datuk kata. Tidaklah tempat yang suci itu boleh menyucikan manusia. Tetapi manusia itu sendiri yang menyucikan diri mereka sendiri. Tazkiyatun nafsi. Bukan siapa. Allah pun takkan ubah pandangan kita. Allah nasib kita kalau kamu malahlah. Wallahu ana zanni abdi bi. Allah ni berada sangkaan. Kalau kita sangka Allah ni macam mana hamba ni ginilah ustaz. Susah sampai bila-bila. Maka kamu susahlah, kamu tak buruk dengan Allah. Kerana hidup kita serta berubah. So jadikanlah Ramadan bukan sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim dan Ahmad, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan fansalah qabla an yughfara lah. Jadi terima kasih banyak pada Datuk. Sekali lagi diucapkan insya-Allah moga-moga Datuk diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan agenda dakwah sama ada fizikal atau alam lain Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Salam. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak kepada Puan Fariza yang sudi begini tanya Datuk. Kita letih mulut. Dia tanya begini macam karate, mana Ultraman. Boleh ternampak kan? Subhanallah. Terima kasih banyak. Moga Fariza pun tak perlu cakap, tak perlu kecek. Mulut tak usah kecek. Tapi pahala sama juga yang menyampaikan insya-Allah bagi mereka yang kurang upaya. Persatuan Orang Pekak, terima kasih banyak kepada mereka yang telah memberikan satu perkhidmatan kepada umum dalam bicara online kita setiap petang Ramadan special istimewa daripada penyiaran kita Tuan Yang Maha Esa insya-Allah. Sekian, terima kasih. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri saya sendiri. Wallahu alam, tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Subhanakallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha